Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini kita masuk dalam bab tajuk suhbah. Dalam kitab Haqaiq Tasawuf masuk mengenai tajuk suhbah. Yang dimaksudkan dengan suhbah di sini adalah bersahabat. Kepentingan, faedah serta kesan daripada suhbah. Suhbah memang sememangnya memberi kesan yang mendalam terhadap saksiah, yakni terhadap kepribadian seseorang. Kadang-kadang kita boleh tengok kepada kawan seseorang itu. Kalau dia rapat dengan kawan orang tadi, kalau kawan tadi orang yang baik, maka terkesan daripada kawan seorang lagi akan jadi orang yang baik. Maka kawan ini ataupun suhbah ini memberi kesan terhadap saksiah kepribadian seseorang, akhlak serta perjalanan hidup seseorang individu. Kadang-kadang individu itu menjadi baik ataupun buruk berdasarkan kepada suhbah, kepada siapakah yang ia berkawan, kepada siapakah ia bersahabat. Seseorang yang berkawan mempunyai sifat kawannya melalui kesan rohani serta ikutan amali. Secara tidak langsung bila kita berkawan, sebenarnya dia akan kesan, ada membawa kepada kesan. Kesan dari segi rohani. Maksud kesan dari segi rohani dengan arti kata, kalau kawan kita, orang yang kita berkawan adalah terdiri orang yang hidup hatinya sentiasa mengingati Allah, maka sedikit sebanyak kita ini akan membawa kepada mengingati Allah melalui kesan rohani yang ada pada diri mereka. Maka ulama-ulama sufi mengatakan bahawa bersuhbahlah kamu dengan musyrik, bersuhbahlah kamu dengan musyrik, bersuhbahlah kamu dengan orang-orang yang soleh. Kerana orang-orang yang soleh ini menghidupkan hati-hati manusia yang mati. Bila kita yang hati mati, bukti hati mati apabila dengar ayat Quran tidak memberi kesan. Apabila sahaja ada perkara-perkara yang menceritakan tentang kebaikan tetapi kita tidak merasa gembira ataupun merasa gemar untuk melakukan kebaikan yang diceritakan. Ini di antara tanda kita, tanda hati kita lemah ataupun membawa kepada hati yang mati. Lalu Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya jalis ulama, wahai anakku, kamu duduklah bersama-sama dengan ulama. Kerana ulama ini menyuburkan hati-hati manusia sebagaimana air hujan yang diturunkan, yang turun di atas muka bumi menumbuhkan tanaman-tanaman. Begitulah juga orang yang soleh seperti air hujan yang menumbuhkan hati-hati manusia yang telah mati. Maka kita digalakkan supaya bersuhbah, berkawan dengan orang-orang yang soleh, lebih-lebih lagi berkawan dengan musyrik. Orang yang dapat mengenali hati manusia, yang dapat menunjuk manusia kepada jalan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, ada kesan dari segi rohani dan juga ada kesan dari segi amali. Kalau kawan itu seorang yang hati mati, benci kepada kebaikan, tidak suka kepada ibadat, maka sedikit demi sedikit hati kita diambil, menyebabkan kita semakin lama lupa kepada ibadat. Kerana kesan daripada kita bersuhbah. Sebab itu kita lihat, kalau orang bersuhbah dengan orang yang soleh, maka kesan daripada kesalehan itu membawa ataupun memberi kesan kepada dirinya akibat berkawan dengan orang-orang yang soleh. Maka kawanlah dengan orang-orang yang soleh, cari orang-orang yang baik. Manusia yang hidup bermasyarakat secara tabi'inya, mereka pasti berinteraksi, berhubungan di antara satu sama lain apabila duduk di dalam masyarakat. Maka dia kata, dengan manusia serta mempunyai kawan ataupun rakan taulan, maka kita mempunyai kawan yang ramai, rakan taulan yang ramai bila saja kita duduk dalam masyarakat. Orang yang terjun dalam masyarakat akan mempunyai kawan. Kawan, maka macam-macam jenis kawan yang ada pada kita. Maka kita kena pilih kawan mana yang membawa kita mengingati Allah, kawan mana yang menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cuba kita ingat, sebenarnya kawan kita ni dia boleh menarik kita ataupun menghilangkan apa yang ada pada diri kita. Baik, kalaulah kita ada harta yang banyak,
Kita ada harta. Habis kita ada harta, habis kita belanja harta kita kepada kawan-kawan kita, hilang harta kita, dapat kepada manfaat kepada kawan. Tetapi kalau kawan kita mencuri harta kita, kita merasa sedih, kita merasa sesuatu yang bernilai hilang pada diri kita seperti harta yang banyak. Tetapi dalam waktu yang sama, jangan lupa kawan kita boleh mencuri apa yang ada pada diri kita. Boleh jadi sebelum kita berkawan dengan dia, kita adalah orang yang rajin sembahyang. Boleh jadi sebelum kita berkawan dengan dia, kita adalah orang yang rajin membaca Quran, rajin berzikir, rajin melakukan amal ibadat. Lalu kita berkawan dengan dia, kesan daripada kita kawan dengan dia, yang dulu rajin beribadat, kurang beribadat. Dulu selalu pergi ke surau masjid, sekarang ni tak pergi ke surau masjid. Akhir sekali, sedikit demi sedikit akhlak kita hilang. Bermakna, kesan daripada suhbah, kawan kita telah mencuri apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita adalah akhlak. Kata Syekh Yusuf Al-Hasani yang telah memberi daurah di sini mengatakan bahawa kawan kamu kadang-kadang mencuri apa yang ada pada diri kamu. Seperti akhlak kamu. Akibat daripada kamu berkawan dengan dia, dia mencuri akhlak kamu. Daripada akhlak kamu yang baik menjadi akhlak kamu yang buruk. Maka kenapa kamu tidak merasa sedih? Sedangkan harta yang hilang yang diambil daripada kawan, kita rasa nak marah pada kawan kita. Kita rasa sedih kehilangan pada diri kita. Tetapi kita tidak sedih. Kawan kita telah mencuri akhlak kita. Kawan kita telah menarik akhlak kita daripada akhlak yang tinggi kepada akhlak yang rendah. Daripada akhlak yang baik kepada akhlak yang buruk. Ini dia kesan bersuhbah. Maka tidak dapat tidak, kita bersuhbahlah dengan orang-orang yang baik. Sebab itu tidak sama, orang yang sentiasa bersuhbah dengan orang yang baik, akan kita lihat akhlaknya baik. Kadang-kadang kita tengok siapakah kawan dia. Oh, dia berkawan dengan orang baik-baik. Lalu orang kata dia memang orang baik. Tengok kawan dia. Kawan daripada kalangan orang yang baik-baik. Maka dia kata, kita akan jumpa kawan, kita akan jumpa rakan taulan. Ya, orang yang bersahabat dengan kita. Pepatah ada mengatakan, nak cari kawan menangis susah, tetapi nak cari kawan ketawa begitu ramai. Mengenai kawan, mengenai suhbah telah dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Kerana suhbah ini memberi kesan yang mendalam ke dalam hati nurani ataupun ke dalam roh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia memilih rakan daripada golongan yang jahat, berkawan dengan orang yang jahat, orang yang rosak akhlak, orang yang fasik serta tidak waras, nescaya akhlaknya akan runtuh apabila dia berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya. Kesan daripada keburukan itu akan sampai kepada dirinya. Sebab itulah Nabi SAW menceritakan atau menggambarkan mengenai dua orang ataupun dua jenis persahabatan yang Nabi mengatakan, kalau seseorang itu berkawan dengan orang yang jadi tukang besi, berkawan dengan tukang besi, ya, maka terkurang-kurang kalau kamu tak dapat apa-apa daripada dia, tapi kamu akan dapat mencium bau busuk daripada besi tersebut. Daripada bau besi yang dibakar, yang ditempa tadi. Tetapi kalau kamu berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, walaupun kamu tak dapat minyak wangi, tetapi sekurang-kurang kamu dapat mencium minyak wangi yang memberi manfaat, memberi kebaikan kepada kamu. Maka bila kita berkawan, kawan itu akan memberi kesan. Kalau dia bawa baik, bawa perkara baik, sedikit sebanyak, kebaikan yang dia bawa akan kita kena pada diri kita. Kebaikan yang dia bawa. Sebab tu kita boleh tengok anak-anak hari ni, ataupun kita tengok pada kawan-kawan. Kalau kawan yang berkawan dengan orang baik, nescaya dia akan menjadi baik. Maka dengan sebab kita bersuhbah inilah yang membawa manusia kepada mengenal Allah, menjadi baik di sisi Allah Ta'ala. Tengok apa yang berlaku kepada sahabat. Sahabat mereka itu bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa mereka bersahabat? Kerana ada sesuatu pada baginda Rasulullah. Ada akhlak pada Nabi, ada iman pada Nabi, ada kebaikan pada Nabi, ada ilmu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa yang kesan kepada sahabat-sahabat Nabi, sehingga kan sahabat mengatakan, kami bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah mengambil cahaya kenabian daripadanya.
Di antara cahaya kenabian, kami diberi iman sebelum daripada Al-Quran. Kami ditunjukkan akhlak sebelum kami menjadi orang yang berakhlak. Kami ditunjukkan ibadat sebelum kami mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi akhirnya kesan daripada bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat apa jadi pada sahabat. Sahabat yang dahulunya menyembah patung berhala menjadi manusia yang engkar kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala puji golongan sahabat Nabi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kamu adalah sebaik-baik manusia. Orang yang dipuji sebaik-baik manusia itu, kalau zaman Nabi, kalau duduk di Madinah, orang-orang Ansar Madinah, orang yang pernah berperang 120 tahun. Maknanya manusia yang cukup ganas, yang cukup bekeng, ataupun yang cukup bengis, suka menumpahkan darah. Tetapi bila bersahabat je, bersuhbah dengan Nabi, Allah Ta'ala kata, kamu adalah sebaik-baik umat. Sebab apa dia dipilih sebaik-baik umat? Kenapa dipilih sebaik-baik umat? Kerana dia bersuhbah dengan Nabi. Cahaya kenabian itu melempah di dalam hati-hati manusia. Sebab itulah suhbah sebenarnya ada kesan dari segi rohani. Jangan kata saja-saja kita kawan kesan bagi rohani. Kalau kepasikan yang ada dalam hati, kita berkawan dengan orang yang fasik, kepasikan yang ada dalam hati kawan kita akan kata tumpah dia dalam hati kita, menyebabkan kita pun mudah melakukan perkara-perkara fasik. Maka pesan orang-orang soleh, bersuhbahlah kamu kepada orang-orang mursyid, kepada mursyid murabbi, yakni orang yang menunjuk jalan hidayat, orang yang mendidik hati-hati kamu. Kerana setiap mursyid itu ada membawa petunjuk, ada membawa penawar terhadap hati kamu. Hati kita yang sakit ni, kalau hati sakit, siapa yang kita nak tuju? Hati kita sakit, kita nak jumpa orang-orang yang beki kita, komen, tak jadi apa-apa. Saya ni suka buat maksiat. Macam mana saya nak hilangkan maksiat? Takkan kita pergi jumpa komen. Komen ambil sepanah katok atas kepala kita. Tak ada. Dah hati kita buruk ni. Macam mana ni? Dalam hati saya ada hasad dengki. Dalam hati saya ada ujub. Macam mana saya nak beki? Takkan kita nak jumpa doktor. Doktor akan bagi, ini obat hasad dengki, makan 3 kali sehari. Ada tak? Maka kita nak jumpa siapa? Jumpanya orang yang ada penawar di dalam hati kita. Maka siapakah yang ada penawar? Yakni guru-guru mursyid itu, mereka ada penawar. Kerana orang-orang mursyid, orang ahlullah, orang yang dekat dengan Allah, bila kita bersahabat, mereka sebenarnya membawa kita kepada mengingati Allah, kerana mereka tidak ada kepentingan duniawi. Ingat kata-kata orang-orang soleh dari segi tasawuf mengatakan bahawa jangan kamu bersahabat kecuali 3 golongan ini, ataupun orang yang ada 3 ciri ini. Kalau kamu nak bersahabat, 3 ciri ini. Tengok pada orang tu, kita bersahabat dapat 3 ciri. Yang pertama, apabila kamu melihatnya, maka kamu akan memperingatkan. Ataupun apabila kamu melihatnya, kamu akan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dia berasa nak buat benda baik. Tengok dia berasa nak buat kebajikan. Tengok dia berasa nak buat amal ibadat. Maka kata ahli sufi mengatakan bahawa jangan kamu bersuhbah kecuali kepada 3 golongan ini, kepada 3 perkara ini yang tercatat, yang ada pada golongan tadi. Yang pertama, apabila kamu melihatnya, maka mengingatkan kamu kepada Allah. Cuba kita jumpa orang-orang soleh. Kalau kita cuba jumpa penyanyi-penyanyi, kadang-kadang penyanyi-penyanyi itu, artis-artis sebagai contoh, nak datang kat kampung kita pukul 3 petang, pukul 8 pagi tunggu dah dekat airport. Maknanya semangat kita. Lepas tu kita suka dan menunggu-nunggu untuk melakukan maksiat kepada Allah. Jangan. Maka kita jumpa orang-orang soleh. Orang dahulu bila dapat tahu ada orang-orang soleh, sanggup berjalan berbatu-batu nak jumpa orang soleh. Walaupun tak dapat ambil ilmu dengan dia, sekurang-kurang jumpa orang soleh. Ya Syekh, ud'uli ya Syekh, doakan kepada saya an-najah, kejayaan dunia akhirat.
sekurang-kurang minta nasihat, sekurang-kurang doa, jumpa dengan orang soleh. Kerana percakapan orang soleh itu cahaya yang masuk ke dalam hati kita, yang menembusi dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ingat, nak tengok kita berkawan, kita tengok dia menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dan apabila mereka bercakap, percakapannya menambahkan ilmu kamu. Apabila dia bercakap, menambahkan ilmu kamu. Kamu kena bersuhbah, kamu kena bersahabat apabila dia bercakap dengan seseorang. Apabila dia bercakap, maka bertambah ilmu kepada kamu. Jadi beruntung kita berkawan, bersuhbah dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh tidak bercakap kecuali cakap yang ilmu-ilmu. Ilmu yang dia bercakap adalah ilmu yang manfaat. Tidak ada ilmu yang manfaat, adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sabit kita kenal dia, kita dah tahu dah mengenai ilmu suluk. Sabit kita kenal dia, kita dah kenal, dah tahu mengenai tarekat. Sabit kita kawan dengan dia, kita dah kenal dah mengenai musyrik. Sabit kita kawan dengan dia, baru kita kenal mengenai syahadah ataupun mengenai basirah. Perkara-perkara yang mendekatkan diri pada Allah ataupun jalan-jalan yang boleh kita menuju kepada Allah Ta'ala. Sabit kita bercakap dengan dia, sabit kita bersuhbah dengan dia. Dan yang ketiga, ingat, orang yang kita nak bersuhbah ini, amalannya, dia beramal mengingatkan kamu kepada akhirat. Bila tengok saja dia beramal, ingat kepada akhirat. Tengok dia semayang, ingat kepada akhirat. Duduk berkawan dengan dia, ingat kepada akhirat. Dulu sebab itu bila kita duduk bersama dengan syekh-syekh, tok-tok guru tu, bila kita duduk dengan dia, teringat ke mati. Teringat ke mati. Kita pun jadi, padahal ustaz itu tak cakap pun bab mati. Dia mengajar fiqh saja. Dia mengajar fiqh, kadang-kadang mengajar tauhid. Cakap bab tasawuf sikit-sikit saja. Tapi bila kita duduk dengan dia, teringat ke mati. Teringat ke mati. Rupa-rupanya bila dia siasat, dia adalah seorang yang kuat menangis ingat ke mati. Walaupun dia tak kata, saya ni ingat semua ke mati tak. Dia ni kuat ingat ke mati. Sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Cakap pun tak banyak. Tapi kita bersuhbah dengan dia. Kita belajar dengan dia, kita duduk dengan dia. Lalu sedikit sebanyak, kita merasa kesan dia. Kesan dia, kita pun teringat ke mati. Rupa-rupanya dia adalah orang yang kuat ingat kepada mati. Kesan sampai pada kita. Lalu kita pun pergi belajar dengan orang lain. Di antaranya Habib Umar di Yaman. Kadang-kadang kita merasa pelik. Alhamdulillah lah, duduk di sini mudah bangun semayang malam. Tidur 1 jam 2 jam bangun, 1 jam 2 jam bangun. Rupa-rupanya guru yang kita belajar dengan dia, guru musyrik yang kita belajar dengan dia, dia adalah orang yang tidak tinggal semayang malam daripada budak lagi. Daripada budak tak pernah tinggal semayang malam, sama ada dalam keadaan sibuk ataupun susah, sama ada dalam keadaan senang. Rupa-rupanya kesan tu ada. Tetapi bila kita keluar daripada tempat pelajaran tadi, kita keluar daripada tempat, kita tinggalkan dia. Dia pun dah jauh dengan kita, guru musyrik tu dah jauh kita bergaul dengan masyarakat, maka kesan daripada masyarakat tadi kadang-kadang kita jadi lemah balik buat amal ibadat. Sebab itulah kata ulama-ulama, bersuhbah dengan musyrik tidak boleh diputuskan. Bersuhbah dengan musyrik, bersuhbah dengan murabbi, bersuhbah dengan orang-orang yang ahlullah, yang mengenal Allah, tidak boleh kita putuskan. Kita berasa lalai, kita jumpa dia. Cakap, ingat balik kepada Allah Ta'ala. Kita pun pagi tengok pergi rumah dia, tengok dia tengah buat amal ibadat, kita pun rasa ingat kepada akhirat kita. Bila kita bercakap saja, marilah kita kesedaran insaf di atas kejahilan kita. Inilah beruntung kita bersuhbah. Yakni bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Maka dia kata, kalau kita berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya, maka akhlak yang buruk tadi akan terkesan di dalam hati kita, menyebabkan orang tadi akan mudah melakukan kejahatan. Maka kawan itu membuat kita terikut dengan dia, ataupun kita terikut-ikut dengan perbuatannya. Apabila sahaja kita ikut perbuatan dia, kalau dia baik, alhamdulillah membawa baik. Kalau dia buruk, maka dia akan membinasakan kita. Bukan saja kita binasa, bahkan dia pun binasa. Maka bersuhbahlah, bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh.
tanpa disedari sifat dan budi pekertinya berangsur-angsur menurun sehingga sampai kepada tahap yang paling rendah dan jatuh ke lembah golongan yang tidak akhlak. Ini akibat berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya. Sedikit sebanyak, walaupun kita kata saya ini kalau saya berkawan dengan orang isyak akal, saya tak akan isyak akal. Walaupun kaya, saya duduk dia, saya seorang je tak isyak akal, orang lain isyak akal belaka. Kita berkawan dengan dia, lama kita akan terbawa-bawa, akhirnya kita akan menghisap rokok juga. Bila kita berkawan dengan orang yang tidak sembahyang, sedikit sebanyak kesan dia akan mari kepada diri kita. Dia akan turun, ibadat kita semakin turun, yang bahayanya akan jatuh ke lembah manusia yang tidak ada akhlak. Sebab apa tidak ada akhlak? Tidak ada akhlak kerana bersuhbah dengan orang yang tidak ada akhlak. Maka sahabat Nabi yang bersahabat dengan Nabi SAW, mereka adalah orang yang punya akhlak yang mulia. Kenapa sahabat Nabi akhlak yang mulia? Kerana Nabi adalah seorang yang berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Apabila dia memilih untuk berkawan dengan golongan yang beriman, bertakwa dan istiqamah serta makrifah terhadap Allah Ta'ala, yakni apabila kamu berkawan dengan guru musyrik, apabila kamu berkawan dengan murabbi, guru musyrik. Dan macam mana kita nak tahu guru yang musyrik, macam mana kita nak kenal guru musyrik? Bila kita dekat dengan dia, bertambah takwa kita. Bila dekat dengan dia, bertambah takwa. Bila kita buat salah, dia mencerminkan kita, dia beritahu kepada kita, dia memberitahu perkara-perkara yang halus. Setengah-setengah tu, kalau orang tu dekat dengan Allah, dia boleh beritahu pada kita, kamu ini janganlah sombong. Dalam hati kamu ada lagi nafsu, nafsu lawamah, nafsu amarah. Dia boleh kenal kepada kita. Ini guru-guru yang musyrik. Kadang-kadang guru musyrik, walaupun kita duduk jauh, dia boleh kenal. Dia boleh kenal dan dia boleh tahu apa yang kita lakukan dengan sebab dosa kita. Sedangkan kita ada dah hubungan dengan dia. Maka guru musyrik ni, bila kita duduk dengan dia, maka dia akan cepat meningkat ke tahap ketinggian, maqam akan naik. Bila kita duduk dengan guru musyrik. Kerana guru musyrik ni dia akan tegur kita. Dia akan tegur kita. Sebab tu kadang-kadang guru tu dia tengok anak murid dia yang kuat semayang malam, lalu dia kata, jangan kuat semayang malam, berhenti semayang malam. Kerana guru dia tahu di dalam hatinya ada ujub ketika dia melakukan ibadat. Kadang-kadang kita merasa pelik. Tengok bagaimana Nabi Musa AS dengan Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir. Allah Ta'ala beri kepada Nabi Allah Khidir tahu perkara-perkara ghaib. Lalu dijumpa budak tadi, bunuh budak tadi. Nabi Musa kata, "Bapa kamu bunuh budak?" Nabi Khidir kata, "Dah, kalau mu nak belajar dengan aku, jangan cakap banyak. Jangan cakap. Kamu tak tahan." Lalu dia pun, tak apa, saya tak tanya apa-apa. Ikut saja. Lalu apabila dia ikut saja, jumpa budak, dia bunuh budak tadi. Nabi Musa kata, "Bapa bunuh? Kenapa kamu bunuh budak tu? Sedangkan budak tu tak bersalah." Kata Nabi Khidir, "Kan aku kata dah, jangan banyak tanya." Okey, saya tak tanya. Aku pergi lagi. Pergi lagi. Tengok perkara pula. Tengok mendapat ni. Bangunan nak runtuh. Dibetulkan bangunan tadi. Dia tanya pula, "Bapa pula?" Bapa buat runtuh. Bangunan nak runtuh, betul pula. Nabi Khidir kata, "Jangan kamu tanya." Jangan tanya. Nabi Khidir pesan pada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tak dapat tahan. Bila tengok keadaan macam tu, guru musyrik kadang-kadang dia dapat tahu perkara-perkara yang gaib ataupun perkara-perkara yang disebut mukasyafah, kasyaf, yang tidak dilihat oleh anak buah dia tetapi dia lihat. Orang yang kita berkawan dengannya ni akan kita cepat naik makam kita, tahap ketinggian. Dia mengambil daripada mereka akhlak yang teguh, iman yang mantap serta sifat-sifat yang mulia serta makrifah ilahiyah. Bila kita berkawan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah ni, akhir sekali kita akan dapat memperbaiki akhlak. Dengan cara macam mana? Dengan cara apabila dia buat saja amalan tadi, kita akan dapat menjadi contoh. Jadi kata ulama sufi, nak tahu ciri-ciri orang yang bersuhbah ni, nak tahu dia, yang pertama
macam mana kita nak tahu dia ni orang yang layak kita bersuhbah dengan dia? Yang pertama, dia memperingati dosa-dosa kita. Kata ulama sufi, kamu berkawanlah dengan dia apabila kita buat salah, dia ingatkan kita, ini dosa, jangan buat. Perkara ini boleh membawa kepada dosa. Jangan isap rokok, tinggal-tinggallah isap rokok. Maknanya dia beri kesan kepada kita. Kadang-kadang kita kawan dengan dia tak khabar pun. Jangan isap rokok. Kita kawan dengan dia, Allah tak boleh. Kawan dengan dia tak boleh isap rokok. Dengan sendiri kita boleh berhenti. Ini kesan-kesan kita ni boleh berkawan dengan dia kerana ada kebaikan apabila kita berkawan dengan dia. Yang kedua, dia mengenal aib kamu dan kesalahan kamu. Kadang-kadang kita tak kenal kesalahan kita, tidak kenal aib kita. Lalu kita pun cakap, membangga-bangga diri, cakap-cakap, lalu dia kata, tak boleh cakap macam tu. Nanti cakap macam tu boleh membawa kepada ujub. Cakap macam tu boleh. Kalau kamu nak cakap, kamu kena cakap macam ni. Jangan kata, semayanglah kamu. Jangan kata gitu. Kata macam ni. Kata macam ni. Guru saya pesan, marilah kita semayang malam. Cakap macam tu. Sandarkan kepada guru. Guru kita akan sandarkan siapa kepada Rasulullah. Jadi kalau kita kata, buatlah semayang banyak-banyak. Lepas tu kita sandarkan. Kamu semua dah arak belaka. Takkan nak arak tu guru seorang. Akhir sekali, orang yang kenal ni, guru musyrik kata, jangan kata-kata macam tu. Kata-kata macam tu akan menyebabkan aib dan sebagainya. Maka kawan ni, dia kenal aib kita. Dia kenal kesalahan kita. Yang mana kita tak kenal benda tu salah. Kita tak tahu benda tu aib pada diri kita. Kita tak tahu benda tu berdosa pada diri kita. Lalu dia memperbetulkan. Dan yang ketiga, dia mendampingi kamu, membawa kamu menuju kepada Allah. Bila dia buat ibadat, dia tiap buat seorang-seorang, dia ajak kita. Bila dia dapat amalan-amalan ataupun amalan-amalan yang menyebabkan orang tu dekat dengan Allah, maka dia beri kepada kita. Dia pimpin kita, dia dampingi kita, dia tidak biarkan kita keseorangan. Bila kita buat salah, dia betulkan kita. Maka ini adalah ciri-ciri orang yang boleh kita mendampinginya ataupun bersuhbah dengannya. Orang yang macam ini akan menyampaikan kita kepada makam yang lebih tinggi akibat daripada akhlak yang ada pada diri dia. Sebab tu kita kena tengoklah akhlak dia, macam mana dengan akhlak dia dan iman dia dan serta sifat-sifat yang mulia. Sehingga kan sifat dia masuk dalam diri kita, peribadi kita sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Dia akan terlepas daripada keaiban diri serta kelemahan akhlak. Dari sini akhlak atau budi pekerti seseorang lelaki itu akan diketahui, iaitu dengan mengenali kawan-kawan serta sahabat-sahabat yang bersama dengannya. Maka bila dia bersama dengan orang-orang musyrik, dia tidak akan terlepas daripada kesalahan. Bila dia kesalahan dia tak lepas. Maknanya siapa kesalahan dapat tangkap. Ini salah, ini itu. Kalau tidak, dia terlepas kesalahan dia, tak ada orang baiki. Tidak ada orang baiki. Sebab tu kata ulama sufi mengatakan bahawa saudara kamu, orang yang rapat dengan kamu, isteri kita, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita adalah orang yang mengenal aib kamu. Tetapi kawan kita adalah orang yang memperingatkan aib kamu. Isteri kita dia kenal kita ada aib dia, kita ada kesilapan, kita ada salah, kita ada kelemahan. Ini kaum kerabat kita, ini kawan kita. Tetapi ini orang yang dekat dengan kita. Tetapi sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita adalah orang yang memperingatkan kita kepada dosa. Memperingatkan kita kepada aib. Dia beritahu jangan buat macam ni, aib. Dan apabila orang bersuhbah dalam Islam, dia kata bila saja bersuhbah, dia akan kasih kepada orang lain sebagaimana dia kasih pada diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang daripada kamu sehinggalah mereka itu mengasihi saudara mereka sebagaimana mereka mengasihi diri mereka sendiri. Tetapi kata ulama sufi, sebenarnya walaupun hadis mengatakan demikian, dia mengasihi sahabatnya lebih daripada dia mengasihi diri dia. Ini dia suhbah dalam Islam. Sebab itu diceritakan mengenai bagaimana orang yang hampir mati. Hampir mati. Orang yang hampir mati, sahabat ni hampir mati dah.
Dalam keadaan mati ni dia pun tengok ada seorang tu, dia tengok, dia kata, dia cerita, dia kata dalam satu peperangan aku melihat sepupu aku dalam keadaan nazak perlukan air. Lalu aku pun ambil air nak memberi minum kepadanya. Lalu apabila nak beri minum padanya, sebelah daripada dia tu minta air juga. Lalu kawan dia, sepupu dia yang nazak ni tunjuk beri pada air pada sebelahnya. Lalu air tadi diberi pada orang sebelah. Lalu orang sebelah tadi nak beri minum. Air dia dekat mulut, lalu bunyi orang sebelah tadi nak air. Lalu dia tunjuk pada orang sebelah. Sedangkan dia dalam keadaan yang sangat perlu air. Lalu dia pun ambil air tadi, bawa kepada orang yang ketiga. Bila orang yang ketiga nak minum, nampak orang pertama nazak. Lalu dia tunjuk pada orang yang pertama. Lalu orang bawa air pergi ke orang yang pertama. Lalu orang pertama mati. Pergi orang yang kedua, lalu orang kedua mati. Pergi orang yang ketiga, lalu orang ketiga mati. Lalu Nabi SAW menceritakan keadaan ini dan memuji orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri tetapi mengutamakan orang lain. Maka apakah yang lebih kita utamakan? Yang lebih kita utamakan, kita tengok sahabat-sahabat. Kalau sahabat kita susah, kita nak bantu. Kalau sahabat kita sakit, kita nak beli obat pada dia. Maka yang lebih penting dalam sahabat, kalau kita tengok dia buat dosa, kita baiki dia. Kalau kita tengok rosak imannya, kita memperbetulkan dia. Kalau kita melihat bahawa dia meninggalkan ibadat, kita mengajak dia buat amal ibadat. Inilah suhbah. Kerana benda ini lebih penting daripada apa yang ada kelilingnya. Kadang-kadang tengok kawan lapar, kita belanja. Tapi kawan tak beribadat, kita tidak tegur. Supaya mereka itu melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok sahabat Nabi, Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saidina Abu Bakar, dalam kes hijrah yang pertama Saidina Ali. Dalam kes hijrah ketika Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, orang nak membunuh Nabi. Bila orang nak membunuh Nabi, Saidina Ali tawar diri. Dalam kitab Sirah Ibn Hisham mengatakan bahawa Saidina Ali duduk di atas pembaringan Rasulullah. Supaya apa? Supaya kalau orang tikam, orang bunuh, biar bunuh Rasulullah, bunuh Saidina Ali, jangan bunuh Rasulullah. Sayang dia kepada Rasulullah. Lalu Saidina Ali duduk di tempat pembaringan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun keluarlah berhijrah. Bila keluar berhijrah, ditemani oleh Saidina Abu Bakar. Apabila orang masuk dalam rumah, tengok Saidina Ali ada. Lalu orang pun angkat selimut nak tikam, tengok Saidina Ali. Mukanya Rasulullah sanggup menggadaikan nyawa. Lalu pun selamatlah Saidina Ali tadi, katanya Rasulullah telah keluar. Dalam perjalanan Rasulullah berhijrah, jumpa Saidina Abu Bakar, lalulah sembunyi di Gua Sur. Masa sembunyi di Gua Sur, Saidina Abu Bakar melihat Rasulullah dalam keadaan keletihan. Lalu Rasulullah nak tidur di atas batu, Saidina Abu Bakar tak benar, jangan tidur atas batu, tidur atas paha saja. Tak benar. Dalam keadaan Rasulullah keletihan, tidur di atas paha Saidina Abu Bakar, tiba-tiba nampak dalam satu lubang ada binatang berbisik. Boleh jadi binatang berbisik itu ular. Lalulah kata, kalau tak tutup lubang tadi, maka binatang tadi kalau ular akan patuk pada Rasulullah. Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq tahan. Bila tahan saja, tutup dengan tangan dia, lalu dipatuk. Bila dipatuk saja, sakit, sangat sakit. Dia tahan, mengalir air mata. Lalu air mata jatuh kena atas muka Nabi. Bila jatuh atas muka Nabi ni, Nabi terkejut. Lalu Nabi tanya, malaka ya Abu Bakar, apa kena pada kamu, wahai Abu Bakar? Lalu dilihatkan pada tangan Saidina Abu Bakar, luka. Berdarah, didapati bahawa dipatuk oleh binatang berbisa. Lalu Rasulullah melihat bagaimana keadaan Saidina Abu Bakar. Rasulullah sedih, sanggup menggadaikan nyawa. Lalu Rasulullah pun dengan mukjizatnya menyapu saja tempat kena bisa tadi, lalu sembuh serta-merta. Ini mengenai nyawa seseorang, tetapi ada lagi yang lebih penting. Maka Rasulullah bersuhbah bukan saja menyelamatkan daripada sahabat-sahabat Nabi yang disasa, tetapi menyelamatkan orang-orang sahabat-sahabat Nabi daripada menyembah patung berhala, daripada duduk di dalam kegelapan jahiliah kepada beriman kepada Allah Ta'ala. Maka tidak ada guna kita berkawan. Bila kita berkawan, sahabat kita buat dosa, kita biar.
Bila kita berkawan, kita tengok sahabat-sahabat kita ada kesalahan, kita biarkan dia saja. Maka bila sahabat kita lalai, kita tidak memperingatkan dia kepada akhirat, maka tidak ada faedah kawan tersebut dari segi ilmu tasawuf, dari segi ajaran Islam. Tidak dapat tidak berkawanlah dengan orang-orang yang baik dan tariklah orang-orang yang buruk akhlaknya kepada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu syair, idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tashab ardi fatarda ma'aradi anil mar'i la tas'alu wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil maqarini yaqtadi. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum, apabila kamu berada di dalam satu kaum, kamu berada dalam satu kumpulan, satu masyarakat, satu kelompok masyarakat, satu kampung, maka kata ulama fasahib khiyarahum, kamu kena cari orang yang baik di kalangan mereka. Siapa yang baik di kalangan mereka, kamu kena macam tu. Kamu kena bersahabatlah dengan golongan yang terpilih, berakhlak tinggi di kalangan mereka. Sebab tu Imam Al-Ghazali kata, kamu kena bersahabat dengan ahli sufi. Tahu tak kita, Imam Al-Ghazali sebenarnya mengingkari sufi sebenarnya. Pekat awal. Tak percaya ke sufi. Dan dia mengatakan, mana ada jalan selain daripada jalan ini, selain daripada jalan yang aku bawa ini, yakni jalan fiqh, jalan tauhid yang dibawa oleh Imam Ghazali, tidak ada jalan lain. Cukuplah dengan jalan ini. Lalu orang pun kata kepada ya Imam Ghazali, ya Abu Hamid, cuba kamu pergi berkawan dengan ahli sufi. Kawan dengan ahli sufi. Pergi berguru dengan ahli sufi. Lalu dia bersufi dengan Syekh Yusuf An-Nasaj. Dia pergi berkawan dengan Syekh Yusuf An-Nasaj. Akhir sekali dia berkawan-kawan, barulah dia tengok. Semenjak dia berguru dengan Syekh Mursyid ahli sufi tadi, barulah dia sedar, dia insaf. Sehingga kan kata Imam Ghazali mengatakan bahawa sehingga kan dia bermimpi berjumpa Allah. Macam mana bermimpi berjumpa Allah, wallahu alam. Tapi ini kenyataan yang ada. Yang mengatakan bahawa Imam Ghazali bermimpi berjumpa Allah. Ada Allah Ta'ala mengatakan, ya Abu Hamid, bersahabatlah kamu dengan orang yang aku memandang dia tinggi di sisi aku. Bersahabatlah kamu dengan orang yang aku pandang dia tinggi di sisi aku. Di sisi Allah siapa yang tinggi? Di sisi Allah Ta'ala. Kita sekarang ni masih nak kawan-kawan, jumpa sahabat-sahabat. Allah Ta'ala nasihat, kalau nak kawan, berkawanlah dengan orang yang aku pandang tinggi dia di sisi aku di kalangan mereka. Tinggi di kalangan mereka. Tinggi itu mengikut kacamata Allah, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu mengatakan bahawa aku duduk dalam golongan sufi, baru aku menyedari bahawa golongan sufi ini menyedarkan aku, membaiki akhlak aku dan juga menyebabkan aku mendapat makrifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu, maka Imam Ghazali duduk dalam sufi dan juga membawa tasawuf dan memuji-muji tasawuf dan menyuruh orang bersahabatlah kamu dengan ahli sufi. Yakni bersahabatlah kamu dengan orang yang membersihkan hati mereka, yakni orang yang berakhlak tinggi di kalangan mereka. Cari kita orang-orang yang berakhlak tinggi, orang-orang yang baik, berkawan dengan dia. Dan sangat beruntung bila kita berkawan dengan orang yang baik. Bukti kita berkawan dengan orang yang baik menyebabkan kita ini semakin hari semakin baik. Kata ulama, jauhilah bersahabat dengan 3 golongan. Jauhilah, jangan bersahabat dengan 3 golongan. Golongan pertama, ulama yang lalai dengan akhirat. Yang pertama, jangan bersahabat dengan ulama yang lalai dengan akhirat. Kata ulama yang dimasukkan dengan ayat innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya hamba aku yang takut kepada aku, kata Allah, yang takut kepada Allah Ta'ala adalah ulama. Ulama situ adalah ulama mukasyafah yang dapat pintu syahudiyah, syuhud kepada Allah Ta'ala, yang dibuka hijab kepada Allah, yang sampai kepada ma'rifatullah, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang belajar tasawuf, akhir sekali menyebabkan dia berakhlak, bermakna orang itu telah menambahkan tasawuf di dalam diri kamu. Maka tidak dapat tidak, jangan bersahabat dengan ulama yang lalai. Ulama yang tidak mengingatkan diri kita kepada Allah,
Ulama yang menyebabkan kita bukan dekat dengan Allah, semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita duduk dengan ulama, kita belajar dengan ulama, yang kita dapat bukan saja ilmu. Kata orang-orang sufi, jangan kamu mengambil ilmu dengan ulama sekadar ilmu. Kita dilarang mengambil sekadar ilmu, tetapi ambillah ilmu dan adab daripadanya. Ambillah ilmu dan adab padanya. Maka ulama yang betul-betul sufi ataupun yang suci hatinya, apabila kamu belajar dengannya, kamu dapat ilmu dan kamu dapat akhlak daripada dia. Itulah yang dikehendaki. Maka jauhi kamu, jangan kamu berkawan yang pertama ulama yang lalai kepada Allah Ta'ala. Kerana ulama yang lalai ini cukup bahaya. Kita tertipu dengan kebijaksanaan dia. Kita tertipu dengan ilmunya. Lalu kita menyangkakan bahawa kita duduk di kalangan orang yang baik-baik sebab kita berkawan dengan ulama. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Maukah aku tunjukkan kepada kamu orang yang rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum. Mereka itu sesat perjalanannya fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsanu annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka mereka telah melakukan kebaikan dengan sebab kita tidak ambil ilmu daripada ulama-ulama tasawuf. Maka ingat, kata ahli-ahli tasawuf, ulama tasawuf itu faqih. Tidak semestinya ulama yang faqih itu bertasawuf. Ada yang bertasawuf, maka belajarlah fiqh daripada ulama yang sufi. Belajarlah sufi. Apabila kamu belajar sufi, kamu akan dapat fiqh, kamu akan dapat tauhid. Tetapi kalau kamu belajar fiqh semata-mata, kamu hanya dapat fiqh, belum tentu kamu dapat tasawuf. Belum tentu kamu dapat akhlak. Kadang-kadang kita belajar fiqh, macam-macam kitab, tetapi akhlak tidak lagi berubah. Kita macam-macam guru fiqh kita belajar, tidak berubah. Tetapi kalau kita belajar dengan ilmu guru fiqh yang sufi, kita akan berubah. Kerana dalam fiqhnya ada sufi. Tengok apa yang berlaku kepada 4 mazhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. 4 ini, beliau adalah ahli sufi. Walaupun terkenal dengan ahli fiqh. Sebab itu pertentangan khilaf. Imam Malik tak sama pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Malik. Imam Malik tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Bahkan mereka punya sifat tawadhu. Kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i, iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah mazhab aku. Aku ikut hadis sahih. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, seandainya kamu berjumpa dengan hadis yang sahih yang bertentangan dengan pendapat aku, buang pendapat aku jauh-jauh, ambil hadis sahih. Lihatlah betapa tawaduknya Imam Syafi'i. Sadar siapa kita nak bahas hadis sahih yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Tetapi mereka orang yang bertawaduk. Walaupun mereka terkenal dengan ahli fiqh, tetapi ahli fiqh yang sufi. Begitu juga dengan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, walaupun bersisih pandangan beberapa perkara, tidak pernah menyalahkan Imam Ahmad itu salah, Imam Syafi'i itu tidak betul, tidak pernah. Kerana mereka itu ada hati yang tulus bersih, hati mereka hati sufi yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, jauhlah ulama yang lalai. Yang kedua, jauhkanlah pendakwah yang nifaq. Yang kedua, pendakwah yang nifaq, yang mengajak manusia melakukan kebaikan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan, tapi kamu lupa kepada diri kamu. Pendakwah boleh banyak pendakwah. Saya terbaca dalam internet dalam satu ceramah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Hasani di Kahirah. Dia mengisahkan, dia kata, wahai akhi, wahai saudara-saudara kalian, kamu ini adalah pendakwa. Pendakwa hendaklah meletakkan Allah di hadapan, letak redha Allah di hadapan. Bukan meletakkan harta, bukan meletakkan pengaruh, bukan meletakkan kemasyhuran di hadapan. Kalau kamu letakkan harta di hadapan, pengaruh di hadapan, kemasyhuran di hadapan, sebenarnya kamu hina di sisi Allah, walaupun manusia memandang kamu mulia. Maka ingat, pendakwah yang nifaq, maka hendaklah kita menjauhinya. Maka tidak kena melihat kepada amalannya. Tengok, kalau dia punya amalan, percakapannya bertepatan dengan amalan, maka kita boleh bersuhbah dengannya. Tetapi kalau percakapan dia memang percakapan yang baik, tetapi amalannya tiada, dan kata-katanya tidak ada nur yang masuk di dalam hati, maka tinggallah pendakwa tu. Cari pendakwa yang benar-benar tulus hati suci. Tetapi yang sebaik-baik bagi pendakwa,
jangan tidak ada mursyid bagi diri kita. Bagi pendakwah, wajib kena ada mursyid. Kerana walaupun kita dah jadi pendakwah, walaupun kita dah dapat kemasyhuran, tetapi kita tidak dapat lari daripada keaiban yang ada dalam diri. Maka dengan adanya mursyid, mursyid menegur keaiban-keaiban yang ada dalam diri. Lebih-lebih lagi pendakwah yang mengajak manusia pada jalan kebaikan. Dan yang ketiga, jangan kamu berkawan dengan sufi yang bodoh. Ahli sufi yang bodoh. Hanya pandai bercakap bab sufi. Boleh bercakap bab hakikat, makrifat, tajalli, syuhudiyah, basirah, tariqah. Macam-macam boleh cakap. Tetapi sebenarnya tidak ada tasawuf langsung pada dirinya. Maka jangan berkawan dengan ahli sufi yang bodoh dengan arti kata yang boleh bercakap tentang sufi. Siapa-siapa boleh bercakap tentang sufi. Kita nak cakap tentang sufi boleh. Kita nak cakap tentang apa-apa saja orang-orang yang soleh mengenai hati semuanya boleh. Tetapi yang paling penting akhlak tasawuf adalah akhlak. Tasawuf bukanlah lidah yang bertutur, tetapi tasawuf adalah amalan yang bergerak di atas ilmu tasawuf itu. Maka tidak dapat tidak, maka hendaklah kita menjauhi tiga golongan ini. Ulama yang lalat, pendakwah yang nifaq, sufi yang bodoh, yang mereka itu mengajak manusia kepada kebaikan, tetapi mereka sendiri tidak mengenali kebaikan. Baik, dia kata, jangan kamu berkawan dengan orang yang rosak akhlaknya, lalu kamu akan rosak binasa bersama dengan mereka. Lihat apa yang berlaku kepada Qarun. Qarun dahulu dia berkawan dengan Nabi Musa AS. Dan Qarun merupakan pengikut Nabi Musa AS. Orang yang rapat dengan Nabi Musa. Tetapi apabila saja berkawan dengan Qarun, kawan dengan Nabi Musa, tidak dapat harta. Tidak dapat harta. Hanya membawa hidayah daripada Allah Ta'ala saja. Tetapi berkawan dengan Qarun, dapat harta banyak. Tetapi apabila berkawan dengan Qarun, Qarun yang mati dia dalam keadaan hina, yang Allah Ta'ala laknat, maka dengan Qarun pun dilaknat oleh Allah kerana telah memilih Qarun sebagai kawannya, menolak Nabi Musa sebagai kawan dia. Maka kata ulama, kalau orang itu diberi kawan yang baik, lalu mencari kawan yang buruk, sebenarnya mereka berada di dalam kebinasaan. Dan dia kata, tentang seseorang, janganlah kamu bertanya tuan dia, tetapi tanyalah kepada kawan dia. Tentang kawan, jangan tanya diri dia. Kita tanya dia, memang dia kata dia baik, Allah, saya ni orang baik. So bimbang nak kawan dengan saya. Tetapi bertanyalah kepada kawan, kepada orang yang kita nak berkawan. Ataupun kita lihatlah kepada siapa berkawan. Kita tengok kawan dia tu siapa. Lalu kita berkawanlah kalau kawannya kawan yang baik. Ataupun kita bertanya dengan dia mengenai orang yang kita nak berkawan. Lalu kalau orang mengatakan dia ni orang baik, maka berkawanlah dengan dia. Lalu kalau kita kata orang yang mengatakan bahawa dia ni orang yang jahat, maka tinggallah bersuhbah dengannya. Apa maksud bersuhbah? Yang sama-sama duduk sekali dengan dia. Makan sekali, duduk sekali, gurau senda sekali. Hanya sekadar jumpa sekali-sekali itu kawan biasa saja. Yang kita nak bersuhbah ni, kita nak bersuhbah adalah orang yang benar-benar kita rapat dengan dia. Dan saling kait mengait di antara satu sama lain. Kita baik, kita kait dia jadi baik. Dia akhlak mulia, dia pun kait kita. Kita pun jadi akhlak mulia. Inilah yang dimaksudkan suhbah. Suhbah. Orang tanya kepada saya, kalau orang tu jahat, tak ada orang nak kawan dia, dah siapa nak baiki kejahatan dia? Kita kena faham, kita boleh berkawan tetapi tidak boleh bersuhbah dengannya. Tidak boleh bersuhbah dengannya kerana boleh menarik dia. Hanya kita berkawan dengan dia dan kita kena berdakwah dalam berkawan dengan orang-orang yang macam ni. Maka kenapa kita perlu memilih kawan-kawan yang baik? Fa kullu qarinin bil maqarinin yaqtadi, kerana kesemua orang yang berkawan pasti mengikut kawan dia. Kawan dia kata kita tembor nak malam, kita keluar malam. Keluar malam. Kita isap okok nak. Ustaz mana tahu kita pun isap okok. Kita tembor malam-malam, kita keluar 3 orang. Pukul 1 pagi nak. Kita keluar 3 orang. Dah kita pakat berhenti ramai-ramai mana? Kita berhenti. Biar ustaz jadi penipala. Kita berhenti ramai-ramai. Jadi nak beritahu ikut kawan. Ikut kawan belaka. Inilah yang berlakunya. Kawan kita kawan dengan kawan lambat, kawan kita pun jadi lambat. Kita kawan dengan kawan malah ngapa, kita pun jadi malah ngapa juga. Kita kawan juga dengan kawan kita yang nak wahi potek lah, dengan kita pun potek lah.
Tu kena pilih kawan baik-baik. Pilih kawan baik-baik kerana kawan itu mempengaruhi kita. Setelah berada di dalam kejahilan, setelah berada di dalam kegelapan jahiliah, maka para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in tidak mencapai kedudukan yang terpuji serta darjat yang tinggi kecuali setelah mereka bersuhbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok sahabat bersuhbah, sanggup mati, sanggup lapar sama dengan Nabi, sanggup hidup susah sama dengan Nabi. Inilah yang dikatakan suhbah. Inilah yang dikatakan suhbah dengan Rasulullah serta duduk bersama-sama baginda. Begitu juga dengan para tabi'in. Mereka mendahului orang lain dalam memilih kemuliaan yang agung ini setelah bertemu dan mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi menjadi mulia kerana berkawan dengan Rasulullah, kerana bersahabat, bersuhbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak mulia dari segi agama, kita nak mulia dari segi ibadat, kita nak mulia ataupun dapat jalan mengenal Allah Ta'ala, bersuhbahlah dengan orang yang mendapat ma'rifatullah. Maka katanya ahli sufi, bersuluklah kamu dengan guru mursyid, kerana guru mursyid itu mengenal selok-belok hati kamu yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sahabat Nabi menjadi mulia disebabkan bersuhbah dengan Rasulullah, maka suhbah memainkan peranan yang penting untuk mencorak kita sama ada menjadi orang yang soleh ataupun tidak. Maka akhir kata, bersuhbahlah dengan orang-orang yang soleh, yang hidup hatinya, yang ingat pada Allah. Kalau dia ingat pada Allah, kita pun ingat pada Allah. Kalau dia kuat ibadat, kita pun kuat ibadat. Kalau dia semayang awal waktu, kita pun semayang awal waktu. Kalaulah dia menjaga jemaah, kita pun jaga jemaah. Kenapa jadi macam tu? Kerana kesan no yang ada pada dirinya terpancar masuk di dalam hati sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizna ilman nafi'an wa zukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا ذا الجلال والعزة يا ذا الجلال والعزة أنقذ المسلمين في غزة اللهم أنقذ المسلمين في غزة اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك قتلة الرسل والأنبياء ظلمة العزى للأبرياء اللهم حرر المسلمين في غزة يا ذا الجلال والعزة اللهم فك أسرهم واشف مريضهم واكشف كربتهم اللهم بدل خوفهم أمنا يا ذا الجلال والعزة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين
اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام والعزة.